Pandanacea tergolong dalam keluarga tumbuhan berbunga menurut sistem klasifikasi APG-2, yaitu sistem terbaru untuk tumbuhan berbunga yang dirilis oleh kumpulan kelompok Phylogeny tumbuhan berbunga tahun 2003 dalam taksonomi tumbuhan. Spesies Sararanga seniosa biasanya hidup dan tumbuh secara liar di kawasan tepi pantai, paya, dan kawasan yang hampir dengan laut. Sering dijadikan tumbuhan hiasan, jerami, tekstil, permaidani, tali, bakul, minyak wangian, dan perisai. Ketinggian pokok boleh mencapai dalam 5 meter. Ciri pokok mempunyai batang bercabang banyak, membiak melalui biji benih dan tunas pada dahan. Pokok rancang besi atau nama saintisnya Prasinthia merupakan antara herba penting dalam perubatan bangsa Melayu. Herba ini digunakan dalam perubatan melibatkan masalah tenaga batin dan dalam perubatan meningkatkan rancangan aphrodisiak. Biasanya hidup dan tumbuh secara liar di kawasan tepi pantai, paya, dan kawasan yang hampir dengan laut. Ketinggian pokok antara 5 hingga 6 meter. Dan ciri pokoknya mempunyai batang bercabang banyak. Ia juga membiak melalui biji benih dan tunas pada dahan. Dan manakala mengkuang Malagasy adalah sejenis tumbuhan berbunga dalam keluarga Pandanacea, berasal dari Sinlecea dan Madagras. Spesies ini berbentuk seperti tapak tangan. Sebelum ini ia dikenali sebahagian Genus Pandanus, namun telah dipisahkan pada sekitar tahun 2003 berdasarkan kajian filogenetik yang menggunakan data jujukan DNA Chloroplast. Dan akhir sekali, Pandalus ataupun pandan yang mempunyai beberapa spesies, yaitu pandan laut, pandan mengkuang, pandan Pasifik, dan pandan wangi. Etnobiologi. Pandanaceae adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang secara geografinya tersebar luas dari tepi laut hingga ke pergunungan. Etnobotani, terdapat satu jenis pandan yang boleh digunakan sebagai bahan sekunder dan sebagainya lah. Farmakognasi. Pandan laut kebanyakan ditemui di pantai, tanah payah, dan tanah yang berpasir. Ancaman. Tumbuhan terpilih diancam kepupusan dan eksploitasi berlebihan. Terdapat sebagai punca yang boleh menyumbang kepada kepupusan flora dan fauna, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Di antara punca-puncanya adalah pembakaran haram yang merupakan salah satu punca utama kepupusan flora dan fauna. Pembalak-pembalak haram giat menjalankan pembalakan secara terbuka di kawasan yang tidak sepatutnya ditebang dan menyebabkan tumbuhan renek mengalami kepupusan. Pembakaran hutan dan penambakan laut juga dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang dilakukan secara terbuka, hal ini akan menyebabkan habitat kehilangan tempat tinggal. Perkembangan arus pemodernan menyebabkan banyak pembangunan berlaku di muka bumi. Untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi, banyak kawasan yang baru diterokai untuk membina penempatan baru dijadikan kawasan pertanian dan perindustrian. Peranan utama tumbuhan sebagai membantu dalam peningkatan kualiti udara di samping menggerakkan keseimbangan tanah dan ketahanan gas oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Sebagai penapis dalam menentukan kebersihan dan kejenian air, serta dapat memperkuat struktur tanah yang lembut dan berpasir. Sebagai sumber makanan, obat-obatan, wangian, dan perhiasan kepada manusia. Kesimpulan, secara keseluruhan Pandanacea mempunyai 4 jenis spesies, yaitu Prasinthia, Sararanga, Martinelodon, dan Pandanus. Anatomi dan fisiologi tumbuhan antara keempat-empat jenis Pandanacea berbeza antara satu sama lain. Antara spesies Pandanacea yang terkenal dan sering digunakan adalah spesies Pandanus, di mana penggunaan pandan wangi secara meluas oleh masyarakat tempatan secara menyeluruh dari segi perubatan, sajian makanan, dan acara sosial seperti ritual. Antara punca Pandanacea terancam adalah faktor pembangunan kegiatan haram seperti pembalakan. Harus diingatkan bahawa Pandanacea berperanan sebagai meningkatkan kualiti udara dan tanah serta sumber perubatan.